Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buka. Salam kasih sayang dan salam berbahagia. Kepada hadirin yang saya hormati, bersyukur kita kehadirat Allah kerana dengan izin serta infak dunia daripadanya dapat kita bertemu ke dalam gelanggang forum yang bertajuk Kawalan Penggunaan Media Sosial Terhadap Pelajar pada Generasi Masa Kini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan panel-panel ahli kita pada hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Zatul Abidi bin Muhammad Saki, selaku moderator untuk program kita pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, dewasa ini masalah kawalan penggunaan media sosial terhadap pelajar pada masa kini boleh dikatakan berada di dalam tahap yang agak membimbangkan bagi semua pihak. Justru itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, ialah kawalan penggunaan media sosial terhadap generasi hari ini. Tanggungjawab siapakah dan siapakah yang bertanggungjawab? Persoalannya, inilah kunci utama forum yang ini kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah kawalan penggunaan media sosial terhadap pelajar. Baik, untuk tuan-tuan yang saya hormati sekalian, untuk maklumat tuan-tuan, kami ialah dari pelajar Universiti Utara Malaysia. Dan kami sertakan tujuan kami untuk mengadakan webinar pada hari ini. Seterusnya adalah objektif program kami. Objektif yang didedahkan adalah untuk mendapatkan sesuatu yang positif pada hari ini dan dapat membuka minda para pelajar yang mengambil serta dalam program ini. Seterusnya ini adalah butiran-butiran program kami. Atau cara kami. Dan bagi kepada rakan-rakan yang masih lagi belum menyertai kami, boleh scan QR code. Baiklah, saya teruskan ke dalam kita punya topik pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita tunggu lebih lanjut, marilah kita memperkenalkan panel-panel ahli yang akan mengupas tajuk-tajuk pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ialah ahli panel pertama, Saudara Muhammad Yasir bin Husin, yang merupakan pengarah program webinar kita pada hari ini. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua kita, Saudara Muhammad Nizamil Aizam bin Abu Hassan, selaku setiausaha untuk program kita pada hari ini. Selamat datang juga tuan. Baik, terima kasih tuan moderator. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya kepada panel pertama, apakah sebenarnya konsep pengawalan penggunaan media sosial terhadap pelajar generasi pada masa kini? Silakan tuan. Yes, Terima kasih kepada tuan moderator kita yang pernah bicara, yang tampan bergaya orangnya. Okey, kemudian saya masuk terus kepada kajian oleh Malaysian Communication and Multimedia Commission telah mendapati bahawa 83% adalah pengguna internet adalah
di kalangan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 17 tahun. Malah 93% pengguna internet kanak-kanak ini menggunakan smartphone untuk akses komunikasi teks, media sosial, untuk mendapatkan maklumat dan menonton video. Dalam hitungan umur pengguna internet kanak-kanak pada tahun 2017 telah menurun kepada umur yang lebih muda berbanding tahun 2015. Maka tidak dapat dinafikan internet adalah keperluan kepada manusia hari ini, terutamanya bagi kanak-kanak. Perkembangan internet juga mewujudkan penciptaan media sosial yang menjadi suatu ejen sosialisasi baru kepada manusia. Namun, penggunaan internet tanpa kawalan menyebabkan isu ketagihan internet. Ketagihan internet terbahagi kepada 5 jenis, iaitu yang pertama, ketagihan net conversion. Kemudian yang kedua, ketagihan seks cyber. Kemudian yang ketiga, ketagihan hubungan cyber. Yang keempat, ketagihan komputer. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, ketagihan melayari web. Ketagihan internet terutamanya media sosial telah menyebabkan implikasi negatif terhadap kanak-kanak seperti bully cyber, sexting, pornografi, kesihatan fizikal dan mental. Walau bagaimanapun, isu ini dapat dielakkan sekiranya terdapat kawalan sosial yang efektif. Sehubungan itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal aktiviti sosial kanak-kanak dalam penggunaan media sosial. Ikatan dan kawalan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku delinkuens remaja. Malah, gaya didikan dan ikatan perhubungan ibu bapa penting dalam mengawal risiko internet terhadap anak-anak serta membantu mengurangkan isu ketagihan internet. Oleh yang demikian, dapat diduga bahawa ketagihan internet dalam kalangan anak-anak boleh dikurangkan dengan adanya kawalan sosial ibu bapa, dan pada masa yang sama dapat diduga bahawa terdapat faktor yang mempengaruhi pembentukan kawalan sosial ibu bapa untuk mengatasi isu ketagihan internet dalam kalangan anak-anak. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Justru itu, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai melalui kawalan penggunaan media massa? Silakan, Tuan Ramil. Baiklah, soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya isu ketagihan internet di Malaysia mungkin sesuatu yang masih baru dan kurang diberi perhatian. Namun begitu, tidak dinafikan Malaysia mempunyai generasi muda yang menghadapi ketagihan internet. Di Malaysia, ketagihan internet tertumpu kepada jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp berbanding negara-negara lain seperti Korea dan China. Dilaporkan lebih 20.1 juta rakyat Malaysia dilaporkan menggunakan internet dan 16.8 juta daripadanya adalah rakyat Malaysia yang aktif menggunakan media sosial. Kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia terhadap 3,607 sampel, kajian ini mendapati pengguna internet adalah bermula 8 hingga 19 tahun sebanyak 15.5%, manakala pengguna internet 20 hingga 49 tahun sebanyak 77.2%. Kajian ini mencatatkan pelajar universiti dan kolej 62.5%, pelajar sekolah menengah 34.9% dan 2.4% pelajar sekolah rendah adalah pengguna aktif internet. Tujuan penggunaan internet paling tinggi 88.2% adalah akses kepada pencarian maklumat dan 87.1% adalah bertujuan akses kepada media sosial. 86.8% daripada rakyat Malaysia mempunyai akaun Facebook dan akaun sosial media lain seperti Instagram sebanyak 48.4%, Twitter 22.7% dan Google sebanyak 14.2%, iaitu sosial media mencapai kedudukan kedua tertinggi di negara ini. Kajian terbaru oleh Malaysian Communication and Multimedia Communication mendapati 83.2% adalah pengguna internet
adalah kanak-kanak yang berumur 5 hingga 17 tahun. Isu ketagihan internet di media sosial membawa kepada pelbagai masalah sosial seperti pornografi, seks dan masalah mental. Kanak-kanak didapati sering terdedah kepada bahan unsur lucah di internet yang menyebabkan peningkatan ketagihan seks di bawah umur. Menurut laporan kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima KPKM 2014, remaja Malaysia sebanyak 60.8% terdedah kepada bahan lucah berunsur seksual daripada internet. Selain itu, ketagihan internet juga menyebabkan peningkatan masalah buli cyber. Didapati 53.5% rakyat Malaysia adalah pembuli berbanding menjadi mangsa buli. Selain itu, isu ketagihan media sosial yang juga menyebabkan masalah mental dan kemurungan. Timbalan Presiden Sains Addiction Universiti Malaya Specialist Center Profesor Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari menyatakan sejak tahun lepas beliau telah merawat 5 pesakit yang ketagihan internet, terutamanya permainan dalam talian yang berumur 14 hingga 26 tahun. Ramai rakyat Malaysia didapati tidak sedar mereka mempunyai masalah ketagihan, terutamanya peminat online gaming dan jika tidak dirawat, ketagihan ini boleh menjadi satu penyakit. Baiklah, terima kasih pada panel kedua kita. Saya mengharapkan para penonton dan peserta yang menghadiri pada program kita hari ini dapat membuka mata dengan apa yang disampaikan oleh panel-panel kita. Baiklah, seterusnya, terima kasih. Sekarang sudah terang lagi bersuluk bahawasanya terdapat banyak asas kawalan penggunaan media sosial terhadap pelajar yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah ketagihan penggunaan internet pelajar di sekolah. Baiklah, sekarang kita masuk ke pusingan yang kedua, iaitu kita berbalik kepada panel kita yang pertama. Bagaimanakah kawalan sosial dapat membendung kadar ketagihan internet terhadap pelajar? Silakan. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Okey, terlebih dahulu saya menyentuh mengenai media sosial. Media sosial ialah internet atau aplikasi telefon berasaskan selular dan alat-alat untuk berkongsi maklumat di kalangan rakyat. Media sosial termasuk laman web rangkaian popular seperti Facebook, Twitter, Instagram dan forum di mana aspek kehadiran interaktif yang membolehkan individu keupayaan untuk melibatkan diri dalam perbualan dengan satu sama lain sering sebagai perbincangan mengenai blog post tertentu, artikel, berita atau peristiwa. Media sosial ialah laman web dan aplikasi yang membolehkan pengguna untuk berkongsi kandungan atau untuk mengambil bahagian dalam rangkaian sosial. Kemudian, secara keseluruhannya, tahap pendidikan sememangnya mempengaruhi cara kawalan ibu bapa terhadap anak-anak mereka dalam penggunaan media sosial. Hal ini dapat dilihat dalam analisis jadual silang juga menunjukkan ibu bapa yang berpendidikan tinggi membenarkan anak-anak mereka menggunakan media sosial dengan bebas, tetapi cenderung mengawal anak-anak menggunakan media sosial dari segi kawalan masa dan peraturan seperti menetapkan privacy setting, peraturan menggunakan media sosial, menetapkan masa yang sesuai untuk menggunakan media sosial, dan mereka menggunakan perisian penapisan internet. Manakala kawalan sosial yang dilakukan oleh ibu bapa yang berpendidikan menengah pula berbeza dengan mereka yang berpendidikan tinggi kerana mereka lebih memilih untuk mengawal penggunaan media sosial anak-anak mereka dengan menghadkan kebebasan anak-anak mereka. Mereka lebih cenderung mengawal anak-anak mereka dengan menetapkan bajet atau perbelanjaan untuk membeli internet itu sendiri agar anak-anak hanya menggunakan internet untuk aktiviti-aktiviti yang penting sahaja. Responden berpendidikan rendah pula kurang bersetuju kerana dengan beberapa item berbanding responden yang berpendidikan tinggi dan menengah. Ini kerana responden berpendidikan rendah tidak cenderung terhadap mana-mana cara kawalan sosial tertentu. Sebaliknya, mereka berpendapat beberapa cara kawalan sosial tidak sesuai untuk dijalankan dalam mengawal anak-anak dalam penggunaan media sosial.
Sekian dari saya. Baiklah, sungguh intelektual pemikiran saudara kita, panel kita yang pertama ini. Memang tidak dapat disangkakan lagi. Semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan lagi akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai kita rubuh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah yang sebenarnya mengganas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel yang kedua dari Siti Nasa. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi atas soalan yang diajukan. Isu ketagihan internet dalam kalangan kanak-kanak telah meningkat. Namun, isu ketagihan ini dapat diatasi dengan adanya kawalan sosial ibu bapa. Ibu bapa mempunyai tahap pengetahuan tinggi tentang pelibatan anak-anak mereka di media sosial. Lebih 94% ibu bapa mempunyai pengetahuan tentang aktiviti anak-anak media di sosial. Ibu bapa mengetahui jenis laman sosial yang digunakan oleh anak-anak mereka. Malah ibu bapa turut mengetahui aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka di media sosial. Golongan ibu bapa mempunyai pengetahuan tentang aktiviti anak-anak di media sosial adalah disebabkan ibu bapa juga sangat aktif dalam media sosial dan mereka mempunyai pengalaman serta pengetahuan tentang media sosial. Ibu bapa didapati memiliki sekurang-kurangnya satu akaun media sosial yang membolehkan mereka mengetahui tentang aktiviti anak-anak mereka di media sosial. Ibu bapa juga mempunyai pengetahuan tentang bilangan hari yang dihabiskan oleh anak mereka dalam seminggu untuk melayari media sosial. Ibu bapa kini sangat peka terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka yang membolehkan mereka mengetahui setiap aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak. Baiklah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama. Jadi saya membuka sesi soal jawab sekiranya para peserta kita ada soalan yang ingin diutarakan kepada panel-panel kita. Baiklah. Sesi kita pada hari ini sudah sampai ke pemuncaknya dan sampai ke akhirnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa sudah mencemburi kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama melengkuk tangan untuk diri kita sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, kawalan ibu bapa dalam penggunaan media sosial dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan tahap pendidikan ibu bapa. Ibu bapa yang mempunyai kekurangan dalam aspek ini akan menghadapi masalah untuk menjalankan kawalan terhadap anak-anak mereka secara efektif. Justru itu, pengetahuan, pemahaman dan pendidikan ibu bapa amatlah penting dalam meningkatkan kawalan sosial ibu bapa yang seterusnya dapat mengurangkan masalah ketagihan media sosial dalam kalangan anak-anak mereka. Kawalan sosial ibu bapa amatlah penting untuk mengawal anak mereka daripada menghadapi masalah ketagihan media sosial. Kajian yang lepas, kita kongsikan sedikit sekiranya tidak salah. Kajian yang lepas mendapati ibu bapa yang mengambil berat tentang pendidikan atau memantau aktiviti anak-anak mereka di internet tidak akan mempengaruhi anak-anak dalam menghadapi masalah ketagihan internet. Tetapi didikan yang tegas di rumah mampu mengatasi isu ini. Semakin tegas cara didikan ibu, semakin kurang remaja menghadapi masalah ketagihan internet. Kawalan sosial ibu bapa hanya satu cara efektif yang dapat mengurangkan masalah ketagihan di media sosial dalam kalangan anak-anak. Namun kawalan sosial hanya dapat ditingkatkan atau dibentukkan dalam kefahaman ibu bapa terhadap masalah ketagihan ini.
Sehubungan dengan itu, kempen atau usaha sama untuk meningkatkan pengetahuan ibu bapa terhadap media sosial dan masalah ketagihan media sosial ini perlu dijalankan oleh agensi-agensi yang berkepentingan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Cyber Security Malaysia. Agensi ini memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat tentang ketagihan internet kepada golongan ibu bapa. Pendidikan tentang masalah ketagihan media sosial dalam kalangan generasi muda juga perlu ditekankan agar mereka mengetahui tentang masalah ketagihan media sosial. Usaha tersebut membolehkan ibu bapa mengawal anak-anak mereka dari isu ketagihan media sosial dapat ditangani dengan segera daripada ia menjadi satu masalah besar kepada Malaysia kemudian hari. Sebelum kita menginjari kepada beberapa pihak, eloklah kita renungkan sejenak. Lautan itu indah, bahtera itu hitam. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan ini. Sebelum akhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah sangkap patun yang berbunyi, tuailah padi antara masa, besok jangan lain-lain. Intailah kami antara lampak, esok jangan rindu-rindu. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada maaf kita dan yang kurang itu seeloknya datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhirkan forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.